Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita meneruskan lagi pengajian kita. Sebelum kita mempelajari kepada pelajaran yang baru, mari kita mengulang kaji sedikit mengenai tanda-tanda isim yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang terdahulu. Maka tanda-tanda isim iaitu masuk alif dan lam, berbaris bawah, bertanwin, masuk huruf jar ataupun khafat, dan yang terakhir adalah masuk huruf qasam. Maka di sini kita melihat ada 5 tanda yang boleh kita mengatakan dia ini apabila masuk kepada mana-mana kalimah, maka kalimah tersebut kita katakan dia adalah sebagai isim. Cuma ingin saya sebutkan di sini, alamat isim ataupun tanda-tanda isim bukan hanya daripada 5 ini sahaja, tetapi oleh kerana kita masih dalam permulaan pengajian, maka kita dibawakan 5 ini dulu. Dan kalau ikut ada ulama-ulama yang sudah menulis, menghimpunkan, terdapat lebih kurang 30 tanda-tanda isim. Tetapi oleh kerana kita dalam peringkat awal, kita dedahkan 5 terlebih dahulu. Maka pelajaran seterusnya adalah mengetahui tanda-tanda fi'il pula. Okey. Apakah itu tanda-tanda yang kita hendak memastikan kalimah tersebut ataupun kalimah yang dituturkan itu adalah fi'il? Yang pertama adalah masuk qad ke atasnya. Kalimah yang sering kita tuturkan, yang sering kita dengar adalah qad qamatis salatu. Jadi di sini ada qad masuk kepada qamat. Maka qad ini adalah tanda fi'il, yakni mana-mana kalimah yang masuk qad ke atasnya, kalimah itu digelar fi'il. Qamat di sini adalah fi'il. Apakah tanda yang mengatakan qamat ini adalah fi'il? Kerana masuk qad ke atasnya. Apa maksud kalimah ini? Sesungguhnya. Qad diterjemahkan dengan sesungguhnya solat akan didirikan. Sesungguhnya solat akan didirikan sebentar lagi. Maka qad ini adalah tanda fi'il yang masuk pada qamat. Maka qamat di sini adalah fi'il kerana masuk qad ke atasnya. Tanda yang seterusnya adalah sin, yang kita sudah jumpa pada contoh-contoh yang sebelum ini. Banyak fi'il yang didatangkan dengan sin, dengan makna akan, seperti sayaqulus sufaha'u. Ini contoh ayat Al-Quran dengan makna akan berkata oleh orang-orang yang tiada akal. Jadi di sini adalah sin yang masuk pada yaqulu, sayaqulu. Maka yaqulu ini adalah fi'il. Mengapa dia fi'il? Kerana masuk sin ke atasnya. Kerana sin ini dia tidak akan masuk pada isim, dia hanya masuk pada fi'il sahaja. Bila kita jumpa kalimah yang ada sin sebegini, maka fahamilah kita kalimah tersebut adalah kalimah fi'il, bukan kalimah isim. Tanda-tanda fi'il yang seterusnya adalah saufa, memberi makna akan ataupun kelak. Cuma apakah beza sin dengan saufa? Perlu kita fahamkan, sin menunjuk kepada masa yang akan datang, tetapi masa yang tidak jauh hendak kita lakukan. Seperti kita kata saya akan pergi ke pasar, kita akan menggunakan sin. Tapi kalau kita nak menggunakan saufa, dia merujuk kepada masa yang lama lagi. Kerana itu Allah sering gunakan
kamu akan lihat satu hari nanti azab yang akan aku berikan kepada kamu. Kalla saufa ta'lamun. Maka saufa itu digunakan kamu akan lihat, kamu akan tahu, kamu akan melihat. Di mana? Di akhirat. Menunjuk kata masa yang lama. Ni kalla saufa ta'lamun. Ini kesilapan ni. Kesilapan tulisan. Maknanya bukan kalla saufa ta'malun, kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Maknanya kelak kamu akan mengetahui. Kelak kamu akan mengetahui di mana, iaitu di akhirat. Nanti saya akan betulkan semula. Kalla saufa ta'amila ta'lamun, bukan ta'malun. Ini menunjuk kepada masa yang jauh. Kemudian tanda-tanda fi'il yang seterusnya adalah ta ta'nis sakinah, ta yang berbaris mati. Ini sering kita jumpa seperti khaffat mawazinuhu, ringan timbangannya. Khaffat ini kita kata dia adalah fi'il. Mengapa awak kata khaffat ini fi'il? Apakah tanda yang mengatakan dia sebagai fi'il? Iaitu ada ta. Ta ini tadi dipanggil ta majrurah, ta yang panjang. Kalau ta di sini sakinah ni, ta ni dipanggil ta marbutah, ta simpul. Maksud ta di sini adalah ta panjang. Ta ta'nis sakinah ini ta panjang, ta sebegini. Mana kalimah yang mana ada ta sebegini, kalimah itu adalah kalimah fi'il. Dipanggil ta yang berbaris mati. Dan tanda fi'il yang seterusnya adalah menerima lam. Maknanya kalimah yang mana masuk lam ke atasnya, kalimah itu dipanggil fi'il. Contoh, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi yalid ini dipanggil fi'il. Mengapa yalid fi'il? Kerana lam masuk ke atasnya. Lam ini tak akan masuk pada isim, tak akan masuk pada haraf. Dia hanya masuk pada fi'il. Maka kita tahu di sini yalid adalah fi'il. Apakah tanda dia fi'il? Lam masuk ke atasnya. Begitu juga yulad, dia katakan fi'il kerana masuk lam ke atasnya.